Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatan muttaqin wa ja'ala fiha qurrata a'yun sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatan 'ajilatil muhibbin. Shalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, datang puasa, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi malam ini kita bertemu lagi, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Indahnya Salat Berjamaah karangan dan himpunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidar Husin. Jadi dalam catatan saya surau An-Nur kita berhenti pada muka surat 321. 321 kita nak habiskan sikit lagi, iaitu berkaitan dengan Jumaat, dan kemudian kita akan masuk pada ni tajuk baru ataupun bab yang ke-8. Baik, iaitu berhenti pada makmum yang sentiasa berhadas. Makmum yang sentiasa berhadas. Persoalan yang dilontarkan, adakah makmum yang sentiasa berhadas itu boleh berwuduk sejurus selepas masuknya waktu solat Jumaat serta tidak perlu berwuduk sekali lagi sebelum mengerjakan solat Jumaat? Sebelum tu ialah berkaitan dengan khatib. Khatib yang sentiasa berhadas. Betul Tuan Imam? Belum cover lagi tajuk ni? Dah. Kalau dah sekarang. Ayo, kita tahu. Baik, dalam mazhab Syafi'i, dalam menentukan syarat-syarat sah khatib, maknanya kita nak jadi khatib ni pun serupa macam jadi imam. Bila jadi imam dia ada syarat dia. Begitu juga khatib juga ada syarat dia. Cumanya beza mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, dia ada tambah satu je. Syarat sah khatib ni mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalam mazhab kita nak jadi khatib dia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita kena tahulah apa dia hadas kecil ada besar. Begitu juga nak tahu tentang najis yang dimaafkan dan najis yang sekiranya terkena pada kita, maka kita batal solat kita. Sebab tu ilmu bila nak jadi imam, yang paling utama sekali ranking dia adalah faqih. Maknanya dia faqih ataupun dia mahir tentang ilmu berkaitan dengan solat. Satu. Yang kedua barulah diambil orang yang baik bacaannya dan kemudiannya faham tentang hukum tentang solat dan bacaannya. Dan ada pun suara yang sedap tu dia ranking yang bawah-bawah lagi lah. Tapi kalau semuanya sama, alim pun dia, mahir bacaan pun dia, maka baru cari yang ketiga, yang keempat. Sebab tu pernah kan satu tempat dulu, bila dia nak buat temu luga jadi imam, soalan yang ditanya kepada calon tu, dia kata apa yang dimaksudkan dengan najis berat dan najis ringan. Soalan tu kita kalau ditanya soalan tu dia jawab, tuan nak jadi imam dia, apa tu najis berat, apa tu najis ringan? Boleh kita jawab? Kawan tu dia tak study tuan, dia tak buat ulang gaji, jadi dia pun pergi saja interview. Bila ditanya soalan dia nak jadi imam, apa itu najis berat, najis berat, dia kata najis berat tu kalau kita buang air besar, kalau najis tu dia timbul, dia ringan. Kalau najis tu dia tenggelam, tu najis berat. Senanglah jawapan. Jadi maknanya kena tahu, maknanya ranking nombor satu kena faqih tentang hukum hakam solat. Jadi bila nak jadi khatib ni kita kena tahu beza kita dengan mazhab lain. Satu, iaitu syarat sah khatib suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Sekiranya maknanya dari segi tempat, dari segi badan kita, dari segi pakaian. Sebab tu bila ada masalah khatib yang sentiasa berhadas ni, ataupun yang disebutkan sebagai satu penyakit salasil baul, kencing tak lawas. Kencing tak lawas ni dihukumkan sama dengan istihadah perempuan. Perempuan bila lebih daripada 15 hari, darah yang keluar tu masih sedikit lagi, dia kategori istihadah. Jadi kalau nak solat, ada kaifiat dia, ada cara dia. Dia wajib solat juga dan dia wajib berwuduk juga untuk sempurna solat dia. Jadi kalau kita lihat para ulama mengkategorikan dia sebagai satu uzur syar'i. Salasil baul, kencing dia tak lawas tuan, dia masih menitik lagi. Selepas dia kencing dia teran, lepas tu masih lagi berlaku. Ini berlaku pada sebahagian daripada imam.
Jadi kalau ada imam macam ni, antara pertama sekali, kalau dia sedang berkhutbah, okey, kalau dia sedang berkhutbah, sekiranya contoh, kalau bukan masalah salasil baul ni, dia terkentut, jadi dia hendaklah segera memperbaharui wudu dia. Segera memperbaharui wudu dia, ambil sembahyang. Okey, sekiranya dia setelah dia ambil sembahyang, kemudian bila dia naik balik, dia hendaklah memulakan khutbah dia daripada awal. Mula daripada awal. Adapun makmum, contoh kalau imam itu dia terbatal wudu dia, kemudian yang menggantikan dia adalah makmum, maka makmum yang menggantikan tu hanya perlu menyambung rukun khutbah saja. Dia sambung rukun khutbah saja. Namun sekiranya penggantian itu terlalu panjang, contoh dia imam tu turun, penggantian tu lama, maka hendaklah memulakan daripada awal khutbah lagi. Ini kes ni kalau berlaku lah. Contoh tuan-tuan duduk depan sekali, imam ni tiba-tiba turun, batal sembahyang dia kan, batal wuduk dia. Lalu kemudian tuan-tuan nak ganti. Jika masanya tempohnya singkat, maka teruskan saja. Maknanya sambung saja rukun. Tetapi sekiranya tempohnya panjang, maka mulakan daripada. Adapun imam, walaupun sekejap atau lama, dia kena mulakan daripada awal khutbah dia. Itu beza antara makmum dan juga imam. Lama tu dia ada ni, dia ada jarak ada ke atau berapa minit ke? Ya, dia dari segi kebiasaan dia lah, panjang dia tu lebih. Maknanya kalau kata solat sunat 2 rakaat tu lebih lagi lah. Maknanya kalau segera tu boleh teruskan saja. Okay. Yang pertama sekali bagi salasil baul ni ada hukum yang khusus kepada mereka. Antaranya lah kita sebut walaupun tak cover tajuk ni. Yang pertamanya tidak gugur hukum wajib duduk solat ke atas mereka. Mereka perlu bersihkan dahulu dan kemudian ikhtiar dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan mereka, sama ada gunakan kapas atau bandage ataupun apa sahaja, dengan tujuan dan matlamat dia kencing itu tidak menitik di kain atau di seluar. Maka setelah dia berusaha, maka setelah itu dia hendaklah memperbaharui wudu dia, ambil wudu dia. Okey, kena buat itu dahulu, ya. Baik, wuduk segera apabila setelah berhati-hati merasakan tidak lagi menitis air kencing tersebut. Setelah dia pasang apa saja yang menghalang daripada kencing itu menitik, maka dia terus bersegera untuk mengambil wuduk dia, berwuduk dengan segera. Dan wajib berwuduk bagi setiap solat fardu. Dan wuduk boleh guna untuk beberapa solat sunat selepas solat fardu. Dan yang kelimanya, wajib segera menunaikan solat. Tetapi jika ada keuzuran, lambat ataupun Jumaat dia jalan ke masjid ataupun dia mencari wuduk, maka masih tidak batal wuduknya. Maknanya setelah dia buat benda tu di rumah dia, kemudian dia telah ambil wuduk, kemudian dalam perjalanan ke masjid, maknanya tempohnya panjang. Kata tadi segera solat, tetapi ada kelonggaran dia. Contoh dia kalau dia lambat berjalan ke masjid, ataupun ketika itu solat Jumaat tu lewat lagi sebab khutbah tu panjang, jadi dia pun boleh gunakan wuduk yang asal tadi. Ini untuk dua keadaan. Khatib yang sentiasa berhadas, dalam kategori salasil baul. Boleh Baik, kemudian kita tengok pada bab membaca isti'azah dalam khutbah. Membaca isti'azah ni belum lagi ya? Belum. Baik, isti'azah ni apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim ketika kita membaca Al-Quran. Baik, di dalam khutbah Jumaat, kalau kita perasan imam kita atau khatib kita bila dia berkhutbah, dia baca ayat Quran tanpa menyebut ta'uz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa? Ada hukumnya. Kerana apa? Kalau kita melihat pada buku surat 321, persoalan yang dilontarkan, apakah hukum membaca isti'azah selepas mereka mengucapkan qala Allah, sama ada ketika khutbah atau selainnya. Maknanya kita sebut qala Allah Ta'ala, kemudian kita baca ayat Quran. Baik, kita tengok apakah permasalahan ini permasalahan baru. Sebenarnya tidak. Perkara ini telah pun dibincangkan lebih awal lagi oleh para ulama yang terdahulu. Di antaranya Imam As-Suyuti. Dalam kitab dia kata apa? Berkaitan tentang menyatakan tempat isti'azah. Disebut dalam kitab dia, mukadimah dia, dengan nama Allah yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-Nya yang terpilih. Terdapat soalan mengenai apa yang berlaku dalam kalangan ramai orang apabila dia ingin menyebutkan sesuatu ayat Al-Quran
lalu dia akan berkata qala Allah Ta'ala. Dia nak baca ayat Quran tu, tapi dia akan sebut qala Allah Ta'ala. Apa maksud qala Allah Ta'ala? Allah berfirman, dan dia sebut setelah aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derajam. Lalu dia menyebut ayat Al-Quran, dan perkataan itu adalah ba'da. Tuan-tuan pernah baca tak? Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yes sir? Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dia nak baca ayat Quran, dia baca itu dulu. Contoh kita nak baca ayat puasa. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyam. Kita baca dulu kan? Biasa kan? Apa hukum dia? Baik, ini Al-Imam Suyuti sebut ni. Adapun perkataan ba'da boleh diucapkan sebelum isti'azah ataupun tidak. Dia tanya lagi. Dan adakah si pembaca tersebut benar ataupun salah? Betul ke percakapan dia itu ataupun salah? Maka kata Al-Imam Suyuti, maka aku katakan apa yang jelas kepadaku daripada sudut dalil naqli, yakni daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan cara penggunaan dalil, yakni cara istinbat hukum, bahawa yang benar itu ialah dia menyebut Allah Ta'ala berfirman dan terus membacakan ayat. Alhamdulillahil qail. Khatib selalu sebut awal kan? Alhamdulillahil qail syahrul Ramadan. Dia baca ayat tu sini habis. Ataupun dia baca qala Allah Ta'ala, terus dia baca ayat tu. Qala Allah Ta'ala kul huwallahu ahad. Dia tidak sebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu. Dia tidak perlu membaca isti'azah, dan inilah yang sabit di dalam hadis-hadis dan asar daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in serta orang-orang selepas mereka. Baik. Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim dan juga An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Anas, Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. Ini dalil dia lah. Yang pertama dikatakan dalil dia, perbuatan para sahabat, asar sahabat, dan juga hadis-hadis Nabi kita akan sebut bagaimana mereka bila baca ayat Al-Quran, mereka sebut qala Allah, kemudian dibaca terus ayat Quran. Ataupun dia akan sebutkan ini ayat Al-Quran, kemudian dibacakan ayat itu tanpa diselam dengan isti'azah ataupun diselam dengan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh setakat itu kan? Ada kita baca dalil kan? Baik. Tetapi nanti mungkin ada tertanya dalam kepala kita, tak boleh langsung ke sebut isti'azah. Jadi bila nak sebut a'udzubillah ni, ada masa dia. Ada ketikanya kita disunatkan untuk menyebut al-isti'azah ni. Cuma perbahasan kita apa dia? Khutbah Jumaat. Bila nak sampaikan khutbah Jumaat tu nak baca ayat Quran kan, salah satu daripada rukun dia kita baca ayat Quran, maka adakah kita nak sebut isti'azah? Baik. Perbuatan yang pertama adalah kata daripada Sayyidina Anas, beliau berkata, Abu Talhah berkata. Abu Talhah ni nama kunyah kepada satu orang, nama dia seorang namanya Zaid bin Sa'd. Nama sebenar dia dalam IC dia lah Zaid bin Sa'd. Ini Abu Talhah, ini kunyah lah. Kunyah ni kita dah bincang dulu kan. Setiap daripada kita ni sebenarnya antara sunnah Nabi SAW, dia ada kunyah dia. Dan yang sebaik-baik adalah kita sandarkan kepada anak sulung kita, anak lelaki kita. Contoh dia, kita ada anak nama Amar, jadi kunyah kita Abu Amar. Betul. Anak kita Anas, jadi sebut Abu Anas. Contoh begitu kan. Adapun kalau tak ada nama anak sulung, boleh juga dengan adik-beradik yang lain, tak ada masalah. Sebaik-baiknya anak dia lelaki. Kalau tak ada anak pun, Nabi SAW pernah satu ketika Sayyidina Umar tanya kepada seorang sahabat kerana diberi kunyah oleh Rasulullah SAW, sedangkan dia tak ada anak dengan namanya Abu Yusuf. Maknanya bapa kepada Yusuf, tapi dia tak ada anak nama Yusuf. Jadi kata sahabat tu, kata kerana Rasulullah telah bagi, dia dapatlah kunyah tu. Maksudnya bukan syarat ada anak pun nak dapat kunyah, maksudnya sunnah. Sunnah yang besar lah. Hatta kalau tak ada anak pun boleh sandar kepada kebaikan kita. Boleh sandar kepada seperti mana Abu Hurairah, dia buat baik dengan binatang, dengan kucing.
Jadi Rasulullah bagi dia kunyah iaitu Abu Hurairah. Takkan dia anak dia nama Hurairah, tak. Itu merujuk kepada kucing. Jadi Abu Talhah pun serupa juga. Abu Talhah ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat, satu orang yang kaya lah, sangat-sangat kaya. Kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, dia lebih kaya daripada Sayyidina Osman, dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Kerana kekayaannya sangat luar biasa. Dia orang Ansar, dia orang Madinah. Dan di Madinah itu dia mempunyai banyak aset lah, banyak harta. Antara yang paling dia sayang satu tempat, iaitu satu taman yang dipanggil sebagai Bayroha. Taman ni Nabi SAW pernah masuk dan dia berdekatan dengan masjid Nabi, dan padanya ada air yang mengalir. Kata Rasulullah, aku pernah minum dan airnya sangat manis. Maknanya Nabi puji lah, taman tu sangat indah, sangat. Dan dia satu orang yang kaya. Satu ketika Abu Talhah kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hadis ni dia ada dua hukum atau lebih daripada dua hukum. Apa maksud ayat ni? Kamu sesekali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan. Allah berfirman, kamu tidak akan sesekali mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kau infakkan, sehingga kau sedekahkan, sehingga kau dermakan sebahagian daripada apa yang paling kamu sayangi. Disebut kepada Rasulullah. Baik, pertama sekali hukum dia apa? Hukum dia berkaitan perbincangan kita. Kata Abu Talhah, Allah berfirman, terus dia baca ayat tu. Dia tak kata qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dia kata qala Allah a'udzu billahi minasyaitonir. Dia tak sebut benda tu, Jadi dia baca terus ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hukum yang kedua adalah dia kata apa? Bila dia baca ayat ni dia kata, sesungguhnya hartaku yang paling disukai olehku ialah Bayraha. Abu Talhah declare, bila dia dengar, dia baca firman Allah Ta'ala, kamu tidak akan sesekali mencapai darjat ataupun kedudukan, kebaktian, kebajikan yang sempurna, melainkan kita bagi benda yang paling kita sayang. Kita kan suka sedekah kan, tapi kebanyakannya kita masuk dalam grup WhatsApp taman kita, kita ada almari, set sofa, set peti ais yang kita dah tak nak pakai. Kemudian kita nak upgrade yang baru, yang dah tak nak pakai tu bolehlah 50-50 condition dia ke berapa, tak tahu kita bagi kan. Okey, kita bagi tahu dalam grup kita, siapa nak, saya nak sedekah. Bagus tak tu? Bagus. Sebab apa? Sedekah. Cumanya nak mencapai tahap sedekah yang paling sempurna tu tak sampai. Sebab tu bila kita kadang-kadang dia tak tahu nak bagi kat siapa, dia telefon lah JK surau WhatsApp. Surau nak pakai tak sofa, kan? Surau nak pakai tak peti ais. Padahal surau dapur dia kecil je, peti ais dah ada dah, nak sumbat mana lagi kan? Minta maaf dah, kata kami dah ada peti ais, nanti saya tolong lepaskan dalam grup WhatsApp taman, kan? Kita biasa macam tu. Ataupun bulan puasa, bila kita berniaga, contoh dia ada air balam banyak-banyak kita berniaga, dekat hujung-hujung nak berbuka puasa tu, kita tengok air tak habis air aku ni, ini pun hujan ni kan, ini tak ada orang nak datang dah hujan ni. Jadi kita kata nanti aku hantar kat masjid ni surau ni habis dah, selesai. Okey, bagus tak perbuatan tu? Bagus, sebab infak, sedekah. Cumanya sebaik-baiknya sebelum dia nak bagi tu, dia sediakan yang paling, maknanya dia dah siapkan portion ni adalah untuk tahfiz, portion ni adalah untuk surau. Maknanya dia niat yang terbaik, sedekah yang betul-betul dia nak bagi, bukan dia yang dah hujung-hujung yang kata lebih-lebihan. Adapun kalau dia nak bagi juga boleh, tak ada masalah. Cumanya tidak mencapai darjat yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92 ni. Jadi kata Abu Talhah, sesungguhnya harta aku yang paling disukai olehku ialah Bayraha. Jadi Nabi SAW bila dia dengar kata-kata Abu Talhah ni, kata Abu Talhah, aku nak sedekahkan taman ni kepada orang ramai. Dia nak infakkan, Masya Allah sahabat. Ini orang yang hidup zaman salafus salih ni tuan-tuan. Orang yang hidup zaman yang Nabi kata khairul qurni, sebaik-baik kurun adalah kurunku.
Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun tu. Satu kurun berapa ratus tahun? 100 tahun. Semua Nabi kata sumayaluni 100 tahun kemudian, 100 tahun kemudian. Maka ulama kira 300 tahun yang pertama itu daripada zaman Nabi SAW sampai 300 selepasnya adalah sebaik-baik kurun. Itulah disebutkan sebagai kurun ataupun zaman salafus salih. Orang salafus salih yang hidup zamannya banyak. Kalau kita kata nak ikut salaf ni, antara ulama-ulama besar yang hidup zaman salafus salih ni, imam mazhab yang 4 lah. Semuanya di bawah 300 tahun hijrah. Imam Syafi'i, Muhammad Idris, Muhammad bin Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, juga Imam Ambali sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua ni contoh ulama-ulama salaf. Adapun mereka yang hidup zaman ni, bila diberikan perintah maka mereka lakukan seolah-olah benda wajib. Macam ni lah infak ni. Jadi Abu Talha ni bila dibaca ayat ni, bila Allah kata nak sedekah, sedekah yang terbaik paling kamu sayang. Dia kata yang paling aku sayang satu taman, dan aku nak sedekahkan taman ni kepada orang ramai. Dia nak sedekahkan. Jadi bila disedekahkan benda tu, Rasulullah pun dengar, Nabi kagum dah. Nabi rasa hebatlah orang ni. Tetapi Nabi SAW kata sebaik-baiknya kamu sedekahlah kepada pakcik-pakcik kamu dan saudara mara kamu, al-aqrabin. Sebab tu tuan-tuan, kita beringat, kita nak sedekah, nak bantu orang, bagus. Nak bantu negara luar, bagus. Itu semua bagus. Tetapi yang jangan lupa al-aqrabin ni, yang dekat dengan kita, adik-beradik kita. Dalam grup WhatsApp adik-beradik kita, mesti ada adik kita yang setengah susah, niaga dia tak berapa nak jalan. Jadi bantu tu dulu adik-beradik. Macam mana Rasulullah pesan pada Abu Talha. Jadi dalam dalil ni nak bagi tahu satu daripadanya adalah dia terus baca ayat Quran tanpa dia menyelangkan dengan isti'azah. Begitu juga dengan ayat ataupun dalil yang kedua, ayat yang sama. Daripada Abdul bin Habib Al-Bazzar meriwayatkan daripada Hamzah bin Abdullah bin Umar, kata dia Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar, ayat ini telah sampai kepadaku. Dia kata ayat ini telah sampai kepadaku, dan dia terus membaca ayat itu. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sesekali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sehinggalah kamu mendermakan sebahagian apa yang paling kamu sayang. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku memikirkan apa-apa yang telah Allah kurniakan kepadaku, dan aku tidak mendapati sesuatu pun yang paling aku sayang melainkan hamba perempuan berbangsa Rom kepunyaanku. Macam tadi Abu Talha, dia kata apa yang kau paling sayang? Taman dia. Yang ni pula Abdullah bin Umar, dia kata dia cuba fikir dan dia rasa yang aku paling sayang dari seorang hamba. Hamba ni seorang hamba perempuan dan dia berbangsa Rom. Dalam kitab dia kata berbangsa Rom atau Itali lah pada hari ini. Kepunyaanku. Lalu aku terus memerdekakannya. Masya Allah. Agar dia merdekakan hamba dia yang paling dia sayang. Nampak? Dia beriman dengan ayat Al-Quran itu sungguh-sungguh. Kita bila dengar ayat Al-Quran tentang solat, kita mesti ada rasa macam bersungguh-sungguh nak solat. Kalau kita solat dalam keadaan cuai, kita akan dibalas dengan balasan neraka. Solat kita cuai, solat kita dan sebagainya. Itu kita kena semangat macam tu. Baik, begitu juga dengan perbuatan sahabat-sahabat yang lain juga merujuk kepada perkara yang sama. Tuan-tuan boleh buka muka surat 322 sampai 323 menunjukkan beberapa dalil daripada hadis ataupun asar sahabat menceritakan bila mereka membaca ayat Al-Quran, mereka terus membacanya tanpa menyelangkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Adapun firman Allah Taala, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz. Ini pun satu perintah juga daripada Allah Taala dalam surah Ali Imran. Allah kata apa? Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka fasta'iz, mintalah ataupun mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kena juga a'udzubillah ni nak baca Al-Quran. Apa maksud ayat ni? Maka para ulama istinbatkan ayat ini hukumnya apabila dibaca, isti'azah dibaca ketika melakukan pembacaan Al-Quran. Contoh, kita buka Al-Quran, kita nak baca Al-Quran, maka sunnahnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita baca Al-Quran.
Tetapi untuk dijadikan hujah ataupun dalil ke atas sesuatu hukum, maka isti'azah tidak perlu dibaca. Sebab dalam khutbah Jumaat kita, bila dibaca biasanya dia baca satu poin, kemudian dia nak bagi hujah atau dia nak bagi dalil. Betul tak? Contoh dia kata, umat Islam hendaklah kita bersatu padu dan jangan berpecah belah, kata khatib kan. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kan, wala tafarraqu. Dia tak baca kita mestilah bersatu padu ba'da a'udzu, seperti mana firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dia baca ibarat. Tak. Sunnahnya bukan itu. Dia terus kalau dalil untuk hujah dan juga dalil ke atas sesuatu hukum, maka isti'azah itu tidak perlu dibaca. Cukuplah sekadar dia menyebut qala Allah Ta'ala, kemudian baca Al-Quran. Perasan tak dalam khutbah macam tu? Sebab tu bila ada teks khutbah tu semua nampak sekata lah, standard di satu Selangor ni kan. Tapi kadang-kadang bila khatib ni kan, itulah, kita memang kadang-kadang ada kemahiran bercakap. Kita boleh je alah khatib tu baca, aku pun boleh baca, betul. Tetapi kita balik pada persoalan awal tadi, mesti balik kepada ilmu kan. Kita kena tahu syarat dia, sunnahnya, nak jadi khatib ni apa dia, apa benda yang disunahkan, apa benda yang tidak disunahkan, apa yang tidak disyariatkan. Maka bila kita nak jadi khatib, orang tengok, oh dia ni faham, kenapa dia pegang tongkat, kenapa di antara dua khutbah dia duduk kan. Jadi ini dia buat sendiri ke dia tak reti. Macam kita sembahyang Jumaat tadi lah, sembahyang maghrib tadi, kenapa imam tiba-tiba daripada menghadap kiblat kemudian dia beralih arah kiblat? Dia ada ilmu bahawa ini kerana perbuatan Rasulullah. Setelah Rasulullah kata Aisyah, bila Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam sehingga habis, kemudian Rasulullah berubah kedudukan dia. Ada orang tak tahu, memang tak tahu. Dia tak tahu. Bila jadi imam, dia sampai ke habis lah menghadap ke ini. Salah ke? Tak salah, sebab solat dah terputus sebab salah habis. Cuma sunnahnya, adabnya, itu saja kan. Baik, wallahu a'lam. Jadi perbincangan tentang isti'azah ni, dia banyak mendatangkan dalil-dalil, dan bagi saya satu dua dalil tadi sudah boleh memahamkan pengajian kita pada malam ni. Maknanya kalau kita jadi khatib, kita tidak disunahkan baca isti'azah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Baik. Jadi malam ni tuan-tuan, yang bab masbuk solat Jumaat dan seterusnya, saya akan masuk nanti pada bab berkaitan dengan muafiq dan juga masbuk imam. Kita akan masukkan sekali tadi, kalau tak jadi panjang. Tuan-tuan buka bab 8, muka surat 335. Ini pun berkait dengan kita sikit sebanyak. Sebab saya tajuk ni tajuk yang ringkas, kita kena habiskan. Kebetulan kita pun masih lagi berbaki bulan Zulhijjah. Apa dia? Iaitu takbir hari raya. Takbir hari raya. Takbir ni banyak jenis takbir. Tajuk bab ni dia kata takbir hari raya. Maknanya hari raya ada dua lah. Hari raya Aidiladha, hari raya Aidilfitri. Sebab tu nanti kita tengok apa jenis takbir. Adapun takbir ni adalah sunnah yang dituntut dalam agama kita untuk menunjukkan syiar agama kita. Kadang-kadang kita ada situasi kita disunahkan untuk kita bertakbir, tuan-tuan. Antaranya bila kita naik tempat yang tinggi. Bila kita naik tempat yang tinggi, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Idza sa'idna kunna kabbarna." Kabbarna. Idza sa'idna kabbarna. Bila kami naik ke atas tempat tinggi, kami bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Kemudian bila kami turun, kami bertasbih. Tuan-tuan, bila kita naik contoh kat sini paling dekat kita naik Broga lah kan. Broga. Bila kita sampai tempat tinggi, apa sunnah kita? Kita sampai puncak tuan-tuan, peluh kita, pecah peluh kita. Sampai ke atas tu apa kita buat? Kita buat apa? Oh, semuanya yang aku datang. Ataupun berjaya. Kan banyak orang macam tu kan. Dia seronok, dia dah achieve, dia dah sampai ke puncak. Sebenarnya antara sunnahnya bila kita sampai tempat yang tinggi, maka kita disunahkan untuk bertakbir. Sebut, besarkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ramai orang tak tahu, kadang dia tak buatlah benda tu. Takbirlah. Dan apabila kita turun,
maka sunnahnya adalah sabbahna, dan kami bertasbih subhanallah. Boleh kita amalkan, buat pengusulan sikit kan, buat kebiasaan. Bila sampai tempat tinggi kita besarkan Allah Ta'ala. Sebab tu pernah dulu satu orang Ustaz Dun Daniel lah, dia pernah cerita kan, kecil-kecil dulu ayah dia ajar dia apa, bila dia naik, dia orang Penang, bila naik jambatan Pulau Pinang, bila sampai yang tempat tinggi kan, dia kan jadi kemudian dia turun. Ayah dia kata apa, bila sampai tempat tinggi tu, ayah kata jom kita bertakbir. Okay, maknanya sampai tempat tinggi takbir, Allahu Akbar. Bila dia turun tu subhanallah. Itu secara didikan, secara sambil-sambil kepada anak-anak kita kan. At least nanti anak tanya, kenapa kita nak takbir ayah? Kenapa kita nak tasbih ayah? Kerana Rasulullah pun buat macam tu. Nabi kata, kami bila sampai tempat tinggi kami takbir. Kemudian apabila kami turun kami bertasbih. Ini sunnahnya dalam kitab Al-Azkar ada sebut benda ni. Tuan-tuan baca zikir-zikir, antaranya sampai tempat tinggi takbir. Dan bertasbih tu bila? Kitab Al-Azkar. Tak erti apa, tak apa yang jauh atau yang lama, yang kita asalnya baca yang terjemahan tak tebal. Tu mudah baca. Yang apa Telaga Biru buat. Dalam belakang apa, dalam kitab Al-Azkar tu dia tulis apa? Saya tak ingatlah ayat yang empat, dia kata lebih baik kita menjual apa, kalau tak ada kitab Al-Azkar ni, baik kita jual rumah kita untuk beli kitab Al-Azkar. Sampai tahap tu. Jual rumah kita untuk beli rumah kitab Al-Azkar ni. Bukan dia suruh jual rumah kita ni, nak bagi tahu pentingnya kitab ni, zikir harian kita. Sampai tahap tu, rumah mampu beli tapi kitab Al-Azkar tak ada. Untuk pendinding kita, untuk bekalan kita, untuk amalan kita tak. Itu penting. Jadi ini takbir hari raya. Baik, takbir ni kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu', dia bahagi kepada dua. Nanti kita tengok ada tiga sebenarnya. Takbir yang pertama iaitu takbir mursal, dan takbir yang kedua adalah takbir muqayyad. Mursal dan muqayyad. Takbir mursal bermaksud mutlak. Takbir mursal bermaksud mutlak, iaitu takbir yang tiada berkait dengan mana-mana hal atau keadaan. Okay. Takbir mursal boleh dilakukan di rumah, di masjid, atau jalan-jalan pada waktu siang ataupun malam dan sebagainya. Maknanya bila-bila dan di mana tempat pun boleh kita bertakbir. Dan waktu bagi takbir mursal bermula daripada terbenam matahari pada 9 Zulhijjah, sehinggalah berlanjutan sehingga takbir atau ihram imam solat sunan Aidil Adha. Ini nak cerita solat hari raya haji. Takbir mursal bermula daripada bila tuan-tuan? Iaitu terbenam matahari 9 Zulhijjah. Sedang faham? Malam raya 9 Zulhijjah maghrib. Maghrib tu sunat takbir mursal untuk Aidil Adha. Dan sampai bila? Sampai takbir atau ihram imam salat sunat Aidil Adha. Satu mursal. Yang keduanya takbir muqayyad, takbir yang khusus, takbir yang kita akan baca takrifnya sekejap lagi. Bermula daripada subuh hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, sehinggalah asar 13 Zulhijjah. Boleh lagi. Kerana kita akan baca nanti hadis Nabi SAW sebut waktu ni, asar dan subuh. Jadi maknanya muqayyad ni yang kita amal lah baru-baru ni. Maknanya dulu orang susah nak terima. Orang kata takbir ni hanya malam raya. Sebenarnya betul, itu takbir mursal. Tetapi ada hukum lagi takbir muqayyad, boleh awal lagi, iaitu pada 9 Zulhijjah subuh. Jadi inilah yang kita kata kelebihan kepada majlis-majlis ilmu, secara bila disampaikan pemahaman, ditanamkan faham pemahaman, lama-lama masyarakat boleh terima. Dulu masyarakat susah nak terima takbir awal-awal sebelum raya haji. Sampai pernah beberapa kes dibuat report polis kan. Imam dibuat aduan, ada orang buat report polis kat imam ni. Sebab apa? Imam ni bawa ajaran sesat. Sebab apa? Dia takbir 9 Zulhijjah, takbir raya dah. Dia faham dia macam tu. Jadi dia buat report polis, imam masjid ni buat ajaran sesat, takbir raya 9 Zulhijjah subuh. Sebab apa? Sebab ilmu tu belum lagi dibudayakan. Jadi kan, dulu-dulu masjid setengah tempat tu sebulan sekali lah majlis ilmu dia. Pengajian dia pun
Kadang tak cover pun bab fiqah ataupun tak cover pun bab-bab tertentu. Jadi akhirnya hari ini kita tengok alhamdulillah. Jadi masyarakat bila orang kata sunnahnya kita tak habis 9 Zulhijjah, maka masyarakat boleh terima. Sebab input tu banyak, maklumat tu banyak. Jadi mudah terima. Ini kelebihan majlis ilmu. Kalau disubur-suburkan, maka insya-Allah masyarakat akan faham. Kita bimbang bila masyarakat kita duduk masyarakat jahil, semua jahil. Tanya pun masing-masing tak tahu, akhirnya masyarakat duduk kekal lah dalam keadaan jahil. Ini kelebihan. Kita kena lihat bukan pada diri kita saja, tetapi untuk generasi anak-anak. Kalau kita tak mulakan, kita tak biasakan, esok anak kita payah. Bayangkan diorang 10 tahun, 20 tahun akan datang, nak ke duduk macam tuan-tuan pada malam. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tak berlaku lah. Baik. Dan dalil yang menunjukkan waktu permulaan bagi takbir mursal ketika matahari terbenam ialah firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Ini ayat dalam bulan puasa kan. Ayat ni Allah kata apa? Walitukmilul iddata, dan supaya kamu cukupkan tempoh berpuasa pada bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan supaya kamu dapat membesarkan Allah dengan bertakbir. Ini takbir lah ni. Baik, dalam ayat di atas, perbuatan takbir kepada Allah adalah selepas tempoh berpuasa dalam bulan Ramadan, setelah sempurna dengan terbenam matahari pada terakhir bulan ini. Oleh itu, takbir mursal bagi Aidilfitri ialah selepas terbenam matahari. Maknanya hari raya puasa tu nak takbir selepas terbenam matahari pada bulan Ramadan kan. Maknanya maghrib tu dah malam raya takbir, itu takbir mursal. Okay. Jadi apa kena mengena dengan takbir hari raya haji? Baik, bagi takbir mursal Aidil Adha dikiaskan kepada waktu takbir Aidilfitri tadi. Dia kias, kaedah kias. Berpandukan kepada dalil ayat tadi, maka takbir mursal bermula pada malam 10 Zulhijjah dan berterusan sehingga takbir atau ihram imam. Hal ini kerana berkata-kata sebelum solat hari raya adalah diharuskan, dan menyibukkan diri dengan bertakbir itu lebih utama. Faham tak? Boleh tak silakan? Kenapa kita takbir hari raya haji itu nama takbir mursal? Mana apakah dalilnya? Adalah kias kepada takbir hari raya puasa. Maknanya terbenam je matahari pada 30 Ramadan atau 29 Ramadan tu, masuk malam raya, maka kita bertakbir kan. TV bertakbir, kita bertakbir, masjid bertakbir. Nama dia takbir mursal atau takbir mutlak. Jadi hari raya haji ada juga, iaitu pada malam raya. Sama juga. Berakhir bila? Bila imam takbir untuk solat hari raya ada Allah. Allahu Akbar, habis. Tak ada lagi. Yang datang tu apa dia? Takbir muqayyad. Okey, takbir muqayyad. Dia berjalan serentak. Dia berjalan serentak. Cuma takbir muqayyad ni dia khusus, dia terikat, dia menyusuli solat. Selepas solat takbir, selepas solat takbir, selepas solat takbir. Baik, kita tengok muka surat 336. Takbir muqayyad pula ialah takbir yang menyusuli solat. Menyusuli solat, lepas tu takbir. Dalil yang menunjukkan bermulanya waktu takbir muqayyad iaitu selepas solat subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah dan berlanjutan sehingga selepas solat asar pada 13 Zulhijjah. Satu hadis kita baca malam ni, iaitu daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat dua-dua ni Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim. وكان يقنط في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. Daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan suara dalam solat-solat fardu pada bismillahirrahmanirrahim. Ini satu hukum lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita baca surah Al-Fatihah, bismillah itu dibaca secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda juga membaca doa kunut dalam solat subuh. Nabi baca secara nyaring, maknanya secara jahar. Dan bertakbir pada hari Arafah selepas solat subuh, dan mengakhirinya selepas solat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Jelaslah. Maknanya dalam hadis disebut masa mula dan masa berakhir. Inilah hadis dia. Baik. Jadi selesai
Dan kemudiannya seterusnya para ulama dalam mazhab Syafi'i berkata, bertakbir selepas subuh 9 Zulhijjah atau berakhir asar iaitu 13 Zulhijjah ialah matlamatnya tanpa sebarang perselisihan. Sepakat para ulama. Ini menunjukkan bahawa dua waktu solat itu, subuh dan asar, adalah waktu yang disunatkan untuk bertakbir. Al-Imam Syafi'i dan mereka yang mengatakan lagi bahawa bertakbir dalam tempoh yang disunatkan ini boleh juga dilakukan selepas solat fardu. Jadi betul lah yang kita amalkan. Cuma kita nak tahu je lah dia punya kaitan dan juga hujah dia berkaitan dengan takbir muqayyad. Boleh tuan-tuan ya? Main dah ni, takbir semua lah ustaz bincang takbir kami macam-macam lagu takbir kita ada. Ustaz apa? Piramdi ada, modern ada, Syarifah ini ada. Semua jenis takbir kita boleh berlaku. Baik, sikit kita masuk. Waktu lain untuk bertakbir. Dia banyak, tak sempat gambar. Baik. Selain daripada solat fardu, boleh juga bertakbir pada waktu-waktu selain daripada solat fardu. Yang pertama, takbir selepas solat qada. Takbir selepas solat qada. Solat ganti ya. Bagi seseorang yang menggantikan solat-solat fardu yang ditinggalkan, maka ada 3 keadaan. Pertama sekali, dia tertinggal solat fardu dalam tempoh ini dan menggantikannya di luar tempohnya, maka dia tidak lagi perlu bertakbir dengan sepakat para ulama mazhab Syafi'i kerana merupakan syiar pada hari-hari ini. Maknanya dia ni tertinggal solat ataupun bagaimana dia nak qada solat dia. Dia tertinggal solat fardu dalam tempoh ini, maknanya dalam tempoh yang disunatkan untuk takbir muqayyad. 9, 10, 11, 12, 13. Dia tertinggal salah satu solat fardu. Jadi dia nak qada solat tersebut. Tetapi dia qada di luar tempoh takbir muqayyad 14, 15 ke atas. Faham? Jadi adakah dia disunatkan untuk bertakbir muqayyad lagi? Maka jawapannya, dia tidak lagi disunatkan untuk bertakbir muqayyad. Tidak perlu bertakbir dengan sepakat para ulama. Walaupun aku nak takbir, sebab apa nak takbir? Aku tinggal solat waktu 13 ataupun 12 Zulhijjah itu. Okey, jadi tak perlu bertakbir. Azan dulu kan, silakan. Kita ambil 5 minit je. Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi perbincangan kita akan terus berlanjutan nanti lebih panjang. Iaitu nanti nak sebutkan tentang beberapa perkara tentang tahlil selepas solat Allah dan juga etika ketika sembelihan. Cuma bila kita sebut tentang perbincangan hukum fiqh berkaitan dengan takbir ini, mengingatkan kita kepada sejarah, iaitu dua keadaan. Satunya iaitu ketika Nabi Allah Ibrahim AS nak sembelih anak dia. Di penghujung nanti kita akan melihat di antara anaknya dan juga para malaikat itu bertakbir dan memuji Allah Ta'ala. Yang keduanya itu dalam peristiwa yang disebutkan peperangan Khandaq, peperangan Parit, dibina Parit untuk melindung tentera-tentera muslimin di Madinah bertentang ataupun untuk bertemu berlawan dengan tentera-tentera musyrikin Mekah yang dibantu oleh Yahudi Madinah. Lalu Allah datangkan pertolongan kepada mereka, iaitu di kalangan tentera-tenteranya yang tidak kelihatan, di kalangan para malaikat. Allah menghantar ribut hingga hancurlah porak-poranda kekuatan tentera musyrikin Mekah ketika itu. Lalu ini pertolongan daripada Allah, maka Nabi pun menyebut perkara itu, maka muslimin ketika itu bertakbir membesarkan Allah. Sebab itu takbir pertama sekali lafzi bisawt, mesti dengan suara, lafaz dengan suara. Adapun orang yang biasa melazimi takbir dalam hati boleh, tetapi sebaik-baik takbir itu dilafazkan dengan suara yang nyaring. Ini nak menzahirkan syiar agama ini. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi dalam surah As-Saffat ayat 102. Dan mimpi para Nabi itu, kata ulama, wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Berbeza dengan kita. Saya, tuan-tuan, kita mimpi malam tadi, mimpi malam nanti. Mimpi kita ni ulama kata mungkin 3. Pertama namanya mimpi gangguan syaitan. Sebab apa mimpi gangguan syaitan? Tak tahulah apa kita buat siang tadi, lalu terbawa dalam mimpi kita mimpi yang jelek, mimpi yang menakutkan, mimpi tanda-tanda yang tidak elok. Maka antara yang diajar kepada kita, minta lindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Sebagai ulama kata, bakit tidur kita ludah kiri, kemudian baca doa. Antara doa banyaklah, antara doa yang ringkas, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa min sayyiati ahlam. Minta lindung dengan Allah daripada kerja jahat syaitan dan juga mimpi yang berurusan. Mimpi yang kedua adalah ilham para malaikat. Masya-Allah. Kalau kita tidur dapat khabar yang gembira, tanda-tanda yang baik. Adapun mimpi para nabi wahyu berbeza. Sebab itu kadang-kadang bila kita buat solat-solat istikharah, antara contoh dia, satu orang nak memilih antara 2 atau lebih daripada pilihan, lalu serah pada Allah Ta'ala yang mana terbaik. Contoh, satu orang ayah nak menikahkan anak dia. Bila nak nikahkan anak dia, dalam agama kita 3 benda ni kena segerakan.
Kita ni hidup ni sebagai ayah, sebagai abang ada adik perempuan, sebagai ayah ada anak perempuan. 3 benda ni kita kena ajar dalam hidup kita. Pertama sekali, segerakan ketika mana ada kematian, ada jenazah, maka segerakan. Ini sunnah. Jangan ditangguh-tangguh. Ada adik-beradik duduk jauh, tak payah tunggu. Setakat yang dekat-dekat boleh. Kalau dah sampai nak kena beli tiket kapal terbang, sampai boarding sampai 2-3 jam, jenazah jadi lama, tengok keadaan, tengok situasi. Hari ini mungkin mudah. Yang keduanya iaitu apabila berhutang, segera langsaikan hutang. Ini sunnah. Dan yang ketiganya, apabila satu orang ayah mempunyai seorang anak perempuan yang sampai masanya untuk dia boleh hidup berdikari dan berumah tangga, maka nikahkan anak perempuan. Ini maruah keluarga kita. Jangan dibiarkan anak perempuan kita, pandailah dia belajarlah tinggi, belajar jauh-jauh, pandailah dia buat keputusan. Jangan. Kita sebagai ayah, kita sebagai abang, nasihatkan adik perempuan kita, dah sampai masa kau dah berumah tangga, kahwin. Dan ini sunnah yang diajar dalam hidup berkeluarga. Maka di antara yang kita sebutkan, mimpi ni bila kita istikharah, contoh dia nak buat pilihan hidup dia. Jadi antara cara yang dianjurkan, buatlah solat-solat istikharah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan yang mana yang terbaik. Tetapi syarat istikharah tu 2. Yang pertama sekali, antaranya kalau 2 pilihan tadi, mestilah kalau pilihan itu kedua-duanya saleh. Contoh, mak ada pilihan pada anak dia, dan anak perempuan tadi ada pilihan hati dia. Pilihan anak perempuan kita orangnya baik, solat tak tinggal, puasa tak tinggal, tak buat maksiat, hormat orang tua, manis tutur kata, suka tolong orang, Masya Allah. Package macam tuan, full package. Boleh dah kot? Dah kot? Dah hari. Rumah tak ada macam dah. Jadi bila pertama, yang kedua pilihan mak ayah dia pula pun sama juga, orangnya soleh, baik, suka tolong orang tua, tapi mungkin lebih dia gaji dia besar, gaji dia tinggi. Jadi kita ni nak buat pilihan, tak tahu mana satu, pilihan mak ke atau pilihan kita. Dua-duanya orang soleh. Maka antara pendekatan kita buatlah solat sunat istikharah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan mana yang terbaik. Maka mimpi kita nanti antara tanda ilham tu para malaikat. Okey. Adapun kalau pilihan itu kontra, seorang ni soleh, baik, dan seperti kita sebut tadi lah, cuma gaji dia kecil. Pilihan yang keduanya lebih dia gaji dia besar je, kerja dia hebat, tapi orang terkenal, dia kata dia minum arak kat bandar ni, kat pekan, ni dia judi pun dia juga dia main, ni semua kaki perempuan kata dia. Maka ni tak boleh istikharah. Tak boleh istikharah. Pilihan tu dah ada, kerana dituntut kita pilih agama. Okey. Jadi ilham para malaikat. Adapun mimpi yang ketiga adalah mimpi kerana urusan dunia kita yang tak selesai. Tuan-tuan, petang tadi kita banyak berfikir, contoh kalau hari kerja kita nak fikir, hal ni due kita nak kena submit semua sebagainya, hal rumah kita nak kena fikir, hal kejiranan kita nak fikir, apa lagi jawatan kita, politik pun kita nak fikir, ekonomi kita, jawatan tak ada mana pun, tapi nak memikir itu lebih daripada orang yang ada jawatan. Akhirnya kepala kita yang kecil ni tak mampu nak fikir, tuan-tuan. Kepala kita yang kecil ni nak fikirkan dunia yang besar ni, terlalu banyak kerenah dia. Kita takut pembuluh darah kita pecah dia. Jadi ulama kata jangan terlalu memikirkan dunia kan, tetapi kita kena fikir dunia untuk kelangsungan hidup kita juga. Cuma jangan terlalu memikirkan. Jadi bila terlalu memikirkan, nanti bila kita tidur malam, nanti kita akan mimpi yang macam-macam. Dia akan terbawa. Sebab tu pernah tak orang rumah kita komplain, abang kalau tidur bercakap ke? Pernah tak komplain? Abang kalau tidur bercakap, apa dia cakap tak tahu, apa dia sebut tak tahu. Tapi yang penting jangan sebut nama orang perempuan. Yang tidur sebelah dia Fatimah, yang disebut nama Aisyah. Masak sampai ke subuh, tuan. Dia tunggu kau celik ya. Kau celik dia tanya soalan pertama, siapa Aisyah? Jadi itu mimpi manusia. Adapun mimpi para nabi, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu wahyu. Sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ni satu nabi yang terpilih daripada 25 nabi sebagai Nabi Ulul Azmi. Antara 5 nabi yang hebat ni, tuan-tuan. Apa maksud Ulul Azmi? Secara ringkas, kata
kata pengarang kitab dalam Risalah Tauhid, Nabi yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan kesabaran yang besar. Itu dua ciri-ciri utama. Dan di antara 5 Nabi Ulul Azmi ni, dia ada ranking dia. Sebut dalam kitab, paling tinggi Nabi Ulul Azmi yang paling banyak cabaran dan besar cita-citanya, Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini syariat dia masih ada. Adapun Nabi yang lain terbeban syariatnya sudah habis. Turunnya kitab Al-Quran memansuhkan hukum yang ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Ataupun Zabur dia tak ada syariat, dia hanya doa dan hikmah saja. Lalu Nabi Muhammad SAW ujiannya besar, daripada dalam kandungan sampai hidup dengan pakcik dia, kemudian sampailah itu. Lalu diletakkan ujian paling besar, Nabi Ulul Azmi, Nabi kita. Yang kedua tidak lain tidak bukan Nabi Allah Ibrahim AS. Ujian dia sangat besar. Dilahirkan dalam keluarga satu orang ayah yang membuat berhala. Kemudian dia pernah diuji dengan satu orang raja yang zalim, namanya Namrud. Walaupun tak sebut nama dia, para ulama sebutnya Namrud. Dia dibakar tuan-tuan kerana dia memusnahkan berhala yang menjadi kemurkaan kepada raja tersebut. Dibakar bukan sekejap, dibakar sebagian orang kata 40 hari, sebagian kata 10 hari. Nak bagi tahu betapa bersungguhnya dia nak bakar Ibrahim ni. Mana ada Nabi lain yang macam tu, yang paling besar ujiannya. Dan kemudiannya dia ni Allah uji tak ada anak. Sebahagian riwayat kata dia dapat Ismail AS tu umur dia 86 tahun. Lama tak tahu. Kita pun belum cecah 86 tahun. Ada kita di kalangan kita anak tak ada 10 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah mungkin ada rezeki lain Allah nak bagi, tak dunia akhirat. Kita tak tahu. Tapi bila baca kisah Nabi Ibrahim, 86 tahun baru dapat anak. Siang malam doa pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Minta pada Allah supaya dapat anak yang soleh. Lalu Allah bagi Ismail umur 86 tahun. Sampai-sampai Allah kata dalam surah As-Saffat yang dirakamkan perbualannya, iaitu Allah kata, sembelih anak kamu disembelih. Ini sebab tu Nabi Ulul Azmi. Lalu dipendekkan cerita, dia beritahu kepada anak dia, jom Talib kita bertolak sampai di satu tempat. Kemudian ketika itu kata Ibrahim kepada anaknya, kita akan buat korban kerana Allah Ta'ala. Bila sampai satu tempat dibawa pisau dan tadi tak ada korban. Kata Ismail, di mana korban ni wahai ayah? Lalu inilah dirakam dalam surah As-Saffat bila mana Allah menyebutkan, iaitu ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak kesayangan. Bunayya tu maknanya kebanyakan penterjemah menyebut sebagai anak kesayangan. Dia boleh sebut ya ibni, wahai anakku. Tapi ya bunayya ni maknanya rapat sungguh. Lama nak dapat Ismail tuan-tuan. Dan Ismail tak disembelih waktu umur kecil ni. Ismail disembelih ketika mana, kata ulama, dia sudah sampai satu tahap setelah ayahnya mendidik dia, sampai satu tahap dia boleh bantu ayah dia. Waktu itulah Allah perintah suruh sembelih. Waktu yang kasih sayang dah cukup. Lama dapat, didik elok-elok sampai masa Allah suruh sembelih anak. Jadi ketika itulah bila mana disebutkan, aku sembelih anni azbahuka, aku sembelih kamu, fanzur maza tara, aku pendapat kau wahai anakku Ismail. Kemudian kata Ismail kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah kesayanganku. Dia bersebut wahai abi, wahai ayahku. Tetapi dalam ayat ini dia kata qala ya abati, wahai ayah kesayanganku, maknanya bapa. Dia kata buat saja apa yang Allah perintahkan, satajuduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku di kalangan orang-orang yang sabar. Lalu terus Ibrahim melakukan perbuatan tersebut, sampailah dia sembelih anak dia. Kata Ismail kepada ayah dia, ikat aku dengan kuat. Ikat aku dengan kuat. Supaya apa? Supaya aku tidak bergerak. Dan kemudian jauhkan bajumu daripada darahku. Kalau terkena darahku pada bajumu, ibu melihat pasti dia akan sedih. Dia tengok mak dia Siti Hajar. Dan lalukanlah pisau dengan kadar segera, dengan cepat, supaya lebih ringan kematian. Ini satu benda yang kita ulama huraikan, kemudian ihsan kepada korban. Pisau kena tajam, kena segera, jangan dilambatkan. Jaga ihsan kepada haiwan korban. Dan kemudian disebut, apabila nanti kamu pulang wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibu. Ini anak yang ingat kepada mak yang Siti Hajar. Maka ketika itulah Ibrahim lakukan perintah Allah Ta'ala. Kata Imam Mujahid, kata anak murid kepada Ibn Abbas, pisau itu terbalik. Lalu kata Ismail, kenapa ayahku? Kata dia pisau terbalik. Ini bukan peluang untuk Ismail lepaskan diri.
Kata Ismail tikam. Dia suruh tikam. Sembelih tak boleh, tikam. Masya-Allah tuan ya. Bukan kata oh ini dah selamat. Bukan nak merayu, bukan nak apa, dia kata tikam itu. Maka dengan izin Allah Ta'ala pisau tersebut tidak melupakan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka ketika inilah digantikan iaitu dengan korban. Ini syariat yang kita kata Rasulullah, sunnata abikum Ibrahim. Ini sunnah bapa kamu Ibrahim. Korban ini sunnah bapa kamu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malaikat Allah buka hijab melihat peristiwa ini. Melihat betapa besarnya, betapa patuhnya Ibrahim dan Ismail melakukan perintah Allah. Kata pengarang kitab, dia kata apa? Lihatlah bagaimana mereka bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Sedangkan umat akhir zaman, kebanyakan mereka mencuaikan dan meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya. Dan sebahagian mereka meninggalkan menuntut ilmu fardu ain, sehingga mereka dah tak tahu mana satu suruhan Allah, yang mana satu larangan Allah Ta'ala. Mereka tak tahu. Sebab dengan belajar ilmu fardu ain saja kita akan tahu ini hukumnya harus, ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, hukumnya makruh. Sebabkan kita meninggalkan fardu ain, masyarakat kita tak tahu apa. Maka hati-hati kata ulama, bimbang perbuatan meninggalkan wajib itu jatuh daripada golongan fasik. Maka ketika itulah Allah buka hijab para malaikat melihat. Sebahagian orang kata sehingga terduduk para malaikat. Betapa takjubnya kehebatan Nabi Ulul Azmi di Ibrahim dan Ismail ini, kerana patuh perintah Allah tanpa sebarang banyak bicara. Kerana dia teringat, malaikat pernah teringat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah bagi tahu kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata aku nak jadikan manusia ni khalifah atas muka dunia. Kan? Allah kata kepada malaikat, aku nak jadikan manusia ni, kita ni, bangsa Adam, anak Adam ni sebagai khalifah atas dunia ni. Apa kata malaikat? Malaikat dia tak bantah. Malaikat ni sami'na wa ata'na. Tetapi malaikat tertanya pada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim bila Allah kata sembelih, dia tak argue, dia tak tanya, tetapi dia tertanya pada diri dia sahaja. Sekadar tanya pada dirinya sahaja. Ini manusia biasalah. Adakah ini perintah Allah ataupun datang daripada syaitan? Maklumlah nak sembelih anak ni. Jadi perbuatan tertanya pada diri Ibrahim itulah datangnya perkataan tarwiyah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tu hari tarwiyah tu, satu daripada takrif dia perbuatan tertanya-tanya Ibrahim pada dirinya. Itu tarwiyah. Jadi malaikat dia tanya pada Allah Ta'ala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kau nak jadikan mereka yang melakukan kehancuran dan menumpahkan darah sebagai khalifah? Dia tanya Allah begitu. Dia tak bantah, dia cuma tanya saja. Jadi kata Allah Ta'ala, qala inni a'lam ma la ta'lam. Sesungguhnya aku lebih tahu dan kamu tak tahu apa-apa, kata Allah Ta'ala. Malaikat aku sami'na wa ata'na. Lalu bila melihat peristiwa ini, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, disaut oleh Ismail AS, dan para malaikat membesarkan Allah dan memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kata syariat dia, syiar kita ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, nanti kita masuklah sedikit, iaitu permasalahan yang kita nak bincangkan, iaitu takbir ketika mendengar suara binatang dan melihatnya. Dan sembelih tuan-tuan, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, nampak binatang korban yang nak dikorbankan tu, adakah sunnah kita bertakbir? Sehinggalah saat dia disembelihkan akan dibincangkan. Nanti kita berhenti muka surat 336. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.